Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selesai Muktamar PAS, ramai orang di Facebook, di TikTok telah menggelar Muktamar PAS tersebut sebagai tempat mereka membuli Bersatu dan komponen parti yang lain. Entahlah apa sebab mereka menyatakannya, itu pun saya tak tahu. Tapi yang pastinya, tindakan PAS dalam Muktamar PAS menyatakan perkara-perkara sensitif, mengeluarkan ataupun mendedahkan perkara-perkara sensitif dalam Muktamar PAS itu telah pun melukakan hati penyokong-penyokong Bersatu. Saya lihat di dalam Facebook beberapa orang penyokong Bersatu sudah mula bersuara. Kata mereka, di dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, kami langsung tidak menyatakan atau kami langsung tidak menyentuh isu-isu sensitif dalam Perikatan Nasional. Kami hanya melakukan hak kami mencadangkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu saja yang kami buat, kata mereka. Tapi kenapa dalam Muktamar PAS mereka begitu lantang mendedahkan banyak perkara yang sehinggakan perkara itu sebenarnya telah menjadi senjata kepada lawan Perikatan Nasional, khususnya Bersatu dan PAS. Kini, yang kelihatan seperti dibuli ialah Parti Bersatu dan komponen-komponen kecil dalam Perikatan Nasional seperti Gerakan. Aku pun hairan, apalagi yang menarik perhatian MIC dan MCA mahu join Perikatan Nasional kalau betul mereka tertarik nak join Perikatan Nasional. Semalam aku melihat satu hantaran. Kata beliau, memang PAS dah mula tunjuk muka yang sebenar. Sekali lagi PAS menunjukkan wajah tanpa topeng mereka. Di tengah jalan banyak kali PAS akan menikam rakan kongsi atau rakan pakatan mereka, kata beliau. Hari ini, delima seterusnya seusai Muktamar PAS makin besar. Apa yang akan jadi selepas ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itu menghancurkan, menghapuskan akar penyakit yang sudah lama bersarang dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada penyakit. Terapi imun ini juga menyeimbangkan imun badan kita supaya tidak jadi bodoh menyerang diri kita sendiri. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau kamu sudah berdoa bertahun-tahun untuk penyembuhan penyakit, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Dilema selepas seusai Muktamar PAS. Muktamar PAS ke-71 melabuhkan tirai semalam selepas bersidang selama 4 hari. Buat pemerhati politik, Muktamar ini penting kerana PAS merupakan komponen penting Perikatan Nasional. Berbanding parti komponen lain, tiada yang dapat menandingi PAS dari sudut keahlian maupun jentera. Namun apa yang terserlah di dalam sesi Muktamar ini ialah seolah-olah PAS mahu menolak kepimpinan Perikatan Nasional yang berada di tangan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mahu calon Perdana Menteri yang kurang daripada 70 tahun dan sihat. Saya pemudanya pula telah mencadangkan
Beberapa nama termasuk timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai calon Perdana Menteri. Ia sebagai balasan kepada usul yang diluluskan oleh Bersatu untuk menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin calon Perdana Menteri PN. Tekanan PAS itu dirasakan begitu keras sehingga memaksa Muhyiddin mengumumkan bahawa calon untuk PN akan diputuskan oleh PN. Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi Mak Nur pula juga adalah pengarah pilihan raya PAS, sudah memberikan amaran bahawa Bersatu mendapat jalan mudah untuk bertanding tanpa memberi sumbangan jentera maupun dana. Ini kerana dana penting untuk kempen politik sesebuah parti. PAS Pulau Pinang pula mengasak rakan komponen Parti Gerakan Rakyat Malaysia sebagai pemandu Ferrari yang tidak tahu memandunya. Ini kerana gerakan gagal memenangi satu kerusi pun di Pulau Pinang. Umum juga mengetahui bahawa PAS menolak pencalonan Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau di Bayan Lepas ketika pilihan raya negeri. Berbalik kepada soalan calon Perdana Menteri, PAS boleh mengetengahkan calonnya kerana ia mempunyai bilangan anggota ahli parlimen teramai dari PN. Namun sekiranya ianya diundi berdasarkan prinsip satu parti satu undi, adakah PAS akan mendapat sokongan dalam mengetengahkan calon mereka? Selain Gerakan dan Bersatu, Parti MIPP juga anggota PN. Inilah dilema PAS yang perlukan rakan politik tetapi bertengkar dengan rakan yang sedia ada dalam PN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saat Parti PAS sibuk membuli Bersatu, sibuk memperkecil-kecilkan Bersatu, ini pula yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Kita bangga kerana Anwar Ibrahim mengumumkan perkara yang bagus. Kata Anwar, fanatik agama kaum perlu dibenteras demi kelangsungan negara. Rakyat Malaysia perlu menghindari sikap pelampau kaum dan agama bagi menjamin kelangsungan negara yang berdaulat dan merdeka selain menolak sikap ekstrim yang boleh memecah belahkan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apapun parti politik anda, apapun fahaman politik anda, apapun propaganda anda, apapun kerjasama politik anda, pakatan anda, tidak boleh menandingi keamanan negara ini. Macam manapun kamu mahu menang, kamu mahu menguasai negara ini, jangan sesekali menggunakan isu yang sangat panas seperti agama, bangsa dan juga keturunan. Perkara ini harus dielakkan. Kalau mahu kuasai negara ini, kalau mahu memenangi hati dan jiwa rakyat, mudah saja laksanakan pembangunan, berikan idea yang tepat, berikan idea yang bagus untuk pembangunan. Itu cara untuk anda, wahai ahli-ahli politik, untuk memenangi hati dan pikiran rakyat. Jangan sesekali menggunakan isu yang sensitif, kerana tidak berbaloi anda mendapat satu kerusi, tapi hancur negara ini. Jadi ketika Anwar Ibrahim mendedahkan perkara ini, iaitu fanatik agama kaum perlu dibenteras demi kelangsungan negara, kita harus menyokong kenyataan ini sebesar dan seluas-luasnya. Ini kerana perkara itu boleh memecah belahkan rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Lalu, akar penyakit bertumbuh bersarang di dalam tubuh badan kita.
akar penyakit yang telah bersarang bertumbuh dalam badan kita, menyebabkan kita jatuh sakit yang tak henti-henti. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan tahu bekerja pada waktu yang tepat, dan paling penting sekali ia menghancurkan akar penyakit, sarang penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Imun badan yang bijaksana juga mengetahui, menyeimbangkan dirinya, dan tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk lepas daripada masalah kesehatan, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, menyampaikan amanat sambutan Hari Malaysia 2025 di hadapan ribuan rakyat berbilang kaum malam tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan, sikap fanatisme agama dan perkauman boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Negara merdeka dan berdaulat mesti bersatu, mesti meleburkan kebencian dan prasangka antara kaum dan agama serta wilayah. Mesti menentukan bahawa sikap terlampau dengan kaum lain atau fanatik agama tidak dibenarkan. Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat menjamin peluang serta kesaksamaan bagi semua kaum, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, pada masa yang sama, Perdana Menteri berkata cabaran kepada pimpinan negara pula adalah memastikan ekonomi Malaysia terus melonjak dengan mengamalkan tata kelola yang baik. Menyentuh mengenai kemerdekaan, Anwar menekankan bahawa erti sebenar kemerdekaan bukan sekadar menggantikan penjajah dengan anak tempatan, tetapi menjamin wujudnya sistem yang adil, berakhlak dan menjunjung nilai kemanusiaan. Kemerdekaan berartinya menjamin suatu sistem ekonomi, budaya yang adil serta menjamin perpaduan dalam kalangan kita, kata Anwar Ibrahim. Dia berkata kemerdekaan Malaysia agak unik kerana ia tidak dibina atas penindasan kaum, tetapi atas prinsip kebersamaan, keadilan yang perlu dikekalkan oleh generasi baru. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.